Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat in rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setinggi-tinggi syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segugus salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segugus salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan kita dengan apapun kelakuan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan kita walau apapun pekerjaan yang kita lakukan atas dunia ini, menunjuk atas Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk itu kita puji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Hujan malam ni. Kadang-kadang suasana hati kita ni ditunjuki oleh alam. Kadang-kadang alam lebih memahami hati umat ini daripada manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sambung bacaan kitab kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di bawah tajuk besar beriman kepada hari kiamat, di bawah tajuk kecil tanda-tanda yang kecil, yang alamatus sughra, tanda-tanda kecil daripada tanda-tanda kiamat. Kita sampai pada hadis yang ketiga. Enggaklah? Muka surat 211. Ha? 212 baris atas. Sampai mana tu? Betul lah tu. Saya duk baca hadis tu 211. Betul. Baik. Sampai pembunuhan tu kan? Fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah hatta taqtatil fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidah wa hatta yub'athu dajjalun kadzabun quribat min 30 kullu yaz'um annahu rasulullah wa hatta yuqbadu al-'alim wa takthuru al-zalazil wa yataqarabu az-zaman wa tadhhuru al-fitan wa yakthuru al-haraj mal haraj wa huwa al-qatl wa hatta yakthuru fikum al-mal فيفيض حتى يحم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون
fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wa la taqumanna as-sa'ah wa qad nashara ar-rajulani thawbuhuma bainahuma fala yatabaya'ani fala yatwiyani wa taqumanna as-sa'ah hatta sarafa ar-rajul بلقحته فلا يطعمه ولا تكومن الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقي منه ولا تكومن الساعة حتى رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. Baik. Kita berhenti pada hadis ini yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang sangat banyak dari tanda-tanda yang kecil. Kita dah sebut beberapa tanda sebelumnya. Jadi kita sambung. Kalau daripada hadis itu 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada hadis tersebut. Wa hatta yakthur fikumul mal fayafid. Terjemahannya duduk di baris yang ke atas. Baris yang kedua daripada atas terjemahannya. Di antara tanda kiamat seterusnya kata muallif kitab kita daripada hadis Abi Hurairah ini, dia bagi tahu banyak pula harta. Di antara tanda kiamat yakthurul mal, harta jadi banyak. Dengan apa cara pun, sama ada dengan usaha ataupun sebaliknya, harta jadi banyak. Banyak orang kaya kan. Hari ni tuan-tuan tengok, umur baru 22 tahun dah jadi jutawan. Influencer berapa ramai jadi jutawan muda-muda dah. Dulu kita nak dengar jutawan ni habis putih rambut baru jadi jutawan. Hari ni budak muda. Dia berniaga wig boleh jadi jutawan. Dia jual baju boleh jadi jutawan hari ni. Sampai orang kata apa hari ni? Kalau jual batu pun boleh kaya. Walaupun hakikatnya sesat kita ni, tapi nak habaq akhir zaman orang cukup mudah untuk dapat harta. Kadang-kadang dengan usaha yang sikit dia boleh dapat harta yang banyak. Kita ni daripada dulu, daripada zaman CNI, yang lama-lama dia tahulah CNI. Duk jual kopi, ubat gigi lah, sampailah atomi lah ni apa. Sistem piramid, MLM, segala tok nenek ni puluh tahun dah kita duk buat. Haram tak kaya-kaya pun. Dengar kawan tu duduk 12 bulan boleh dapat Mercedes, yang kawan tu baru 2 tahun dah dapat Emerald. Oh, kita kata haram jadah. Aku meniaga haram tak naik apa pun. Kadang-kadang Allah tak bagi itu bukan pasal Tuhan benci ke kita. Ni antara sebab kalau dibagi kiamat. Kalau dibagi kiamat. Jadi terima kasih pada Allah Ta'ala saat Allah Ta'ala menahan rezeki kita. Ni hikmah yang kita tak boleh nak terima. Habaq pilih lagu mana pun kita tak boleh terima. Kita habaq Allah Ta'ala tahan rezeki kita, kebaikan untuk kita. Kan? Macam kita habaq ni. Kalau dah kiamat dah kita ni. Pasal tak berapa kaya hari ni lah. Itulah yang boleh makan nasi lemak lagi. Itulah yang boleh makan roti canai lagi. Kalau kaya, habis dah dunia ni awal lagi. Katuk buku. Nah, maka ni yang kadang-kadang kita tak tahu daripada af'al Allah Ta'ala atas kita. Kita sangka kita usaha tak berjaya kerana Tuhan benci kita. Kita kata kita usaha tak dapat kerana kurangnya ilmu pengetahuan kita. Dah. Kerana kasih sayang Allah itu dia tahan. Kerana kasih sayang Allah itu dia tahan rezeki kita. Nak boleh letak kepahaman macam tu, nak boleh faham yang aku tak dapat ni merupakan kasih sayang Allah. Ini bukan senang. Ini bukan senang. Kadang-kadang serban 7 hasta dah pakai.
pun belum tentu dapat faham. Janggut ni sampai ke lutut dah, belum tentu dia dapat menerima. So inilah rahasia Allah Ta'ala yang kita tak tahu dan dia tak bagi tahu kita. Siapa pun kita. Allah Ta'ala apa-apa? Di antara mafatihul ghaib, manusia ini la ya'lamuhu ma taksibu ghada. Dia tak tahu apa akan jadi kat dia besok. Hari ini kita rasa kita susah. Hari ini kita rasa hidup kita sempit. Hari ini kita rasa kita diuji oleh Allah dengan pelbagai masalah dan problem. Kita rasa, ya Allah, teruk dah aku ni hidup atas duniamu, ya Allah. Ya Allah, apa lagi yang duk tunggu nak bagi kenal dekat aku, ya Allah. Kita duk rasa lagu tu. Tapi hakikatnya, Allah Ta'ala sedang tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Karena kasih sayang Allah itulah diberinya kita susah atas dunia. Kalau diberinya kita susah di negeri akhirat, mana yang kita nak? Susah dunia, susah akhirat. Susah kita dunia, ada nombor yang akan menghabisinya. Sempit kita, payah kita atas dunia, akan sampai kepada penghujungnya. Tapi kalau susah kita di negeri akhirat, kita boleh susah atas dunia berapa lama? 60 tahun, 80 tahun, 99 tahun. 99 benda orang akhirat masuk kamar. Payah. Susah hidup ni. 110 tahun. Yang faham, yang tak faham, yang kekal tak faham. Ada tak nombor, ada tak figure yang kita boleh guna merujuk keberadaan kita atas dunia? Hari pi kubur, pi tengok batu nisan. Selain dia bermasalah nama yang dicatat pada batu nisan, dia juga akan menulis hari wafat dia, tarikh kematian dia. Betul? Di bawah tarikh kematian maka kita tahulah berapa lama dia hidup. Takat tu masih ada lagi nombor yang diguna pakai untuk menunjuk keberadaan di atas dunia. Tapi kalau Tuhan bagi kita susah di negeri akhirat, apa figure, apa volume yang akan kita guna untuk menunjuk keberadaan kita di negeri akhirat? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya, infinity. Tak ada satu huruf, tak ada satu nombor yang boleh tunjuk makna selama-lamanya. Cuma Tuhan habaq kalaulah di sana ada lagi hari. Tuhan habaq kalaulah di akhirat itu ada lagi hari macam atas dunia. Satu hari di sana ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana bersama dengan 1000 tahun dunia. Kalau ada hari. Pasal apa kata kalau? Matahari pun hancur dah. Hari ini kita boleh tukar sistem hari kita kerana apa? Ada matahari, ada bulan. Bayangkan besok akhirat matahari tak ada, bulan tak ada. Macam mana nak tukar hari? Macam mana nak tahu kita dah duduk sana 1 hari, 2 hari, 7 hari? Macam mana nak tahu? Tak ada siang malam dah. Tak ada pertukaran antara cerah dan gelap. Macam mana kita nak tahu berapa lama dah kita duduk kat sana? Nah, tu kita mau kena faham yang tu dulu. Sebab tu kod mana pun Allah Ta'ala habaq, apa yang kita rasa atas dunia, apa yang kita alami atas dunia, apa yang menimpa kita atas dunia, itu lebih baik bagi kita daripada menimpa kita di negeri akhirat. Susah kita, sakit kita, sempit kita, masalah kita, problem kita yang sampai atas dunia, itu lebih baik keadaannya kalau semua itu sampai pada kita di negeri akhirat. Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah.
Maka di antara tanda kata Nabi, akhir zaman ni orang boleh kata kerajaan ambil tanah nak buat ECRL, baru 3 kaki ambil 300,000. Ambil satu rumah habis demolish pasal nak buat rel ECRL, dapat 500,000. Ada yang dapat 800,000. Beli rumah tak sampai 100,000. Dan ini benda yang sedang berlaku. Semua kita tak sangka dia tu berpindah daripada rumah setinggan, kerajaan bagi rumah, ada atap, ada tapak, dapat dengan harga yang murah pasal perpindahan, tiba-tiba ada pembangunan hampir-hampir 1 juta. Dia pun tak pernah bayar. Bahkan tak pernah terlintas hati dia akan dapat duit banyak tu. Selama hari ni kerja siang malam macam nak mampu kerja. Nak boleh 20,000 sebulan dah. Tiba-tiba dapat 700,000. Hanya dengan satu tanda tangan saja setuju. 700,000 dapat. Siapa sangka? Nabi habaq akhir zaman taksurul mal. Harta akan bertambah. Harta akan bertambah. Dia tak nak bahas masalah defisit ke, masalah inflasi ke, itu dah tak masuk dalam ni. Dia cerita bertambah. Dulu gaji 380, lah gaji 3,800. Bertambah ke tak? Bertambah. Masalah cukup ke, tak ke? Belakang cerita dulu. Cerita dah bertambah. Cerita dah bertambah. Itu di antara tanda kiamat. Lagi kata Nabi SAW, fayafid, bahkan melimpah-limpah kata tu. Bukan takat banyak, bahkan melimpah. Melimpah. Sehingga disebut di antara hadis akhir zaman, kata Nabi SAW, akhir zaman nanti yang mana menjadi hamba dunia akan menyesal. Yang mana menuntut harta dunia akan menyesal. Yang mana mencari mewah dan senang akan menyesal. Hari ni nak boleh simpan 100,000, ya Allah, ikat perut, susah, kerja tak kira masa, nak boleh simpan saja. Tuan-tuan, dalam KWSP ada 300,000, kerja macam mana? Kalau pikir-pikir berapa banyak daripada usia kita telah kita habiskan untuk buat kerja hanya kerana nak boleh simpanan kita dalam KWSP 300,000. Berapa banyak daripada masa usia kita habiskan? 20 tahun kerja 300,000. Tak apalah kalau kerja umur 30, umur 50 ada 300,000, tak apa. Ni daripada umur 16 dah lah tipu dulu nak kerja, tipu umur. Teman-teman ni dia tahulah tipu umur lagu mana. Umur baru 15, habaq dah 18. Pasal nak kerja, gaji baru RM3 2 kupang. RM1 8 kupang. Allah, masa tu. Daripada umur tu sampai kelar, kerja tak habis-habis. Kaya, punya nak cari, punya nak tuntut. Kata Nabi, akhir zaman nanti puak-puak ni, semua yang menuntut dunia akan menyesal. Pasal apa? Di antara alamat kiamat besok, di antaranya, apabila bumi mengeluarkan emasnya sebesar tiang-tiang masjid pada tiap-tiap rumah orang. Tak nampak tiang besar ni, tiang masjid. Kalau ambil Masjid Azhar tu, nala punya tiang. Kalau pergi duduk dekat Masjidil Haram, tuan-tuan tengok tiang Masjidil Haram. Tuan-tuan nak masuk Raudhah tu, tiang merah, tiang warna hijau tu besar memeluk. Bayang besok kiamat, depan rumah kita akan keluar emas sebesar tiang-tiang masjid tu. Yang hari ni kita merompak, yang hari ni kita pecah amanah, yang hari ni kita ambil risuah, yang hari ni kita ragut orang, yang hari ni kita curi. Hanya kerana nak boleh sorak dua, nak boleh setengah tail, nak boleh satu tail mah.
Dengarlah. Tak apalah tak kena tangkap. Kalau kena tangkap, masuk penjara lagi, kena jalani hukuman. Besok, tak payah nak curi. Tak payah nak menipu. Mas, besar tiang masjid keluar depan rumah. Menyesal tak? Kalau aku tahulah nak keluar emas besar ni, pasal apalah dulu aku pergi rompak. Pasal apalah dulu aku jadi hamba dunia. Pasal apalah dulu aku menipu. Menyesal. Tu di antara nama hari kiamat disebut dengan nama Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Menyesal pasal apalah, kalau aku tahu nak boleh banyak ni, dulu tak payahlah aku sibuk-sibuk kerja mati-mati. Kalau aku tahulah nak boleh banyak ni, dulu aku tak payahlah pecah amanah, ambil risuah. Kalau, cerita buah kalau. Aduh. Maka menyesal sekalian mereka itu. Fayafid, kata Nabi, akhir zaman reta berlambak. Sampai-sampai Nabi gambarkan banyaknya reta, melimpah ruahnya reta pada masa itu. Apa kata Nabi? Hatta yahumu rabbal mal man yaqbulu sadaqah. Sehingga orang yang ada reta merasa gelisah kerana mencari siapa yang akan terima sedekah dia. Man yaqbulu sadaqah. Sampai tak ada orang yang layak untuk terima sedekah. Kalau sedekah saja tak ada yang layak terima, zakat apatah lagi. Sedekah saja pun orang tak ada, tak mau. Ambil sedekah aku tak. Aku pun cari orang nak terima sedekah. Sampai orang bersanggup berjalan daripada satu negeri ke satu negeri hanya kerana untuk mencari siapa yang layak untuk terima sedekahnya. Kita hari ni sampai minta-minta. Kan? Kita hari ni sampai minta-minta. Besok orang nak bagi saja pun kita tak mau. Bayang hari ni. Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kata Nabi lagi, wa hatta ya'ruduhu fayaqulu alladhi ya'rudu alayhi la arbali bi. Aku tak mau terima, aku tak boleh terima. Aku pun duk cari orang yang nak terima sedekah aku. Tuh, bahasa hadis. Satu untuk hari ini. Yang kedua kata Nabi SAW, wa hatta, dan di antara tanda kiamat itu, sehinggalah tidak akan berlaku kiamat, tidak akan datang tanda-tanda besar dari tanda kiamat itu, hatta, sehinggalah. Mai tanda kecil ni apa dia? Yatatawalun nasu fil bunyan. Manusia berebut untuk meninggikan bangunan. Masing-masing berebut nak buat bangunan tinggi. Dulu kita dengar orang buat menara Kuala Lumpur. Oh. Lepas habis menara Kuala Lumpur, menara berkembang pula KLCC. Lagi. Hari ni ada apa Rex? T-Rex. Hak tinggi tu. Esok lusa tak tahu. Ni duk dengar Dubai pun nak buat dah. Hak lagi tinggi. Arab Saudi on the way. Walaupun Nabi habaq secara jelas, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia ini berlumba-lumba pada meninggikan bangunannya. Dan tinggi bangunan ni bukan takat orang duduk di hadar. Bukan takat orang duduk di pekan, di bandar. Hatta al-badwa. Sampai orang badui pun. Hari ni kalau tuan-tuan pergi, umpama kalau tuan-tuan pergi Shalalah, satu tempat di Saudi. Dulu Shalalah ni, orang yang duduk di Shalalah ni, dia buat rumah daripada himpunan batu. Himpun batu jadi satu bentuk rumah. Dulu. Hari ni kalau tuan-tuan pergi, ya Allah, tak sangka atas gunung batu tu dia boleh buat bangunan. Atas gunung batu dia boleh buat bangunan. Dalam hadis Nabi cerita tentang keberadaan Dajjal di luar daripada Madinah, betul? Bukit tu. Hak Nabi habaq Dajjal akan naik di atas bukit tu kan.
Hari ni apa jadi dengan bukit tu? Abang baru pergi. Apa jadi dengan bukit tu dekat Madinah? Tak tengok. Habis dah sampai buat mall. Istana Raja. Tahu dah tempat tu Dajjal akan duduk. Dia tak risau. Dia tak kisah. Lagi dia buat istana. Kita nak abang-abang. Kalau dululah, kalau keadaan dulu, kalau tempat itu banjir, selalu berlaku bah, maka orang di tempat itu akan mencari tempat tinggi untuk buat penempatan. Betul? Dia rasa duduk tinggi selamat, tak kena banjir. Orang yang duduk di tempat tinggi yang berlaku gempa, berlaku pergeseran, dia rasa tak selamat duduk tempat tinggi, nak cari tanah pamah, nak duduk tempat landai. Betul? Hari ni duduk pilah mana pun. Hang duduk atas bukit pun bukit runtuh, duduk kat atas gunung pun naik ayak. Apatah lagi duduk di bawah, tak ada tempat selamat hari ni. Pasal dunia, kata Nabi, bukan tempat untuk duduk, tetapi tempat untuk meninggal. Kita hari ini jadikan dunia tempat untuk duduk, untuk ditempati. Sedangkan hakikat dunia Nabi habaq tempat untuk meninggal. Sebab tu tiap-tiap orang bila sampai mati, kita kata apa? Meninggal dah dia. Meninggal tu dengan makna tinggalkan dunia, pergi ke alam yang kekal abadi, alam yang baqa, alam yang lebih baik daripada dunia. Maka kita panggil dia meninggal. Dan itulah hakikat dunia, tempat untuk meninggal. Berapa ramai orang yang tengok kematian dan berasa dia perlu meninggalkan dunia ini. Berapa ramai daripada kita yang bersiap sedia untuk meninggalkan dunia ini. Siapa di antara kita yang mau meninggalkan dunia ini hari ini? Maka bila mana tak ada rasa untuk meninggal dunia, nah, kita akan buat macam mana aku boleh duduk lama atas dunia. Apa perlu aku buat untuk lama duduk atas dunia? Oh, mau kena sedap, mau kena senang, mau kena itu, mau kena ada ini, mau kena ada itu. Kita akan persiapkan rumah kita, kita akan siapkan penempatan kita, kita akan siapkan apa saja yang persiapan yang perlu kita buat untuk menunjuk sukanya kita berlama-lama duduk atas dunia. Lepas tu kita biasa bagi perumpamaan, hidup ini satu perjalanan. Hidup ini satu perjalanan. Kita sampai atas dunia, kita singgah sat, betul? Kita duk biasa bagi perumpamaan, daripada Kelang ni, daripada Meru ni berjalan nak pergi Alostar. Nak pergi Alostar. Sampai dekat Sungai Juru, berhenti kencing, minum apa semua. Apakah bancuh simen ikat batu naik? Tak kan? Kita takat berhenti, minum, rehat, makan apa semua. Segala keperluan kita penuh. Kita akan meneruskan perjalanan. Maka kalau kita habaq, kita berjalan singgah sat atas dunia. Apa kelakuan kita sedang singgah sat atas dunia hari ini? Macam tak mau meneruskan perjalanan. Sedangkan hakikat kita, kita ini adalah seorang musafir. Semua kita adalah seorang musafir. Berapa jauh dah kita berjalan? Berapa jauh dah kita berjalan? Sedang atau tidak kita? Kita daripada alam arwah, daripada alam roh, kita berjalan masuk duduk dalam alam rahim ibu kita. Daripada alam rahim ibu kita, kita keluar mai duduk atas dunia, berjalan atas alam dunia. Sampai keadaan kita akan duduk masuk dalam alam barzah, berjalan dalam alam barzah untuk menuju ke alam akhirat. Maka kita adalah seorang musafir. Apa layaknya bagi seorang musafir? Dan hari ini ada istilah backpackers. Dan mereka berjalan bawa satu beg. Mereka ada hirau tang mana nak tidur. Mereka ada fikir tang mana nak cari makan.
Yang penting untuk berjalan. Kita selayaknya sebegitu. Tidaklah kita bersungguh-sungguh pada mendiami tempat yang kita sedang berehat padanya. Hari ini kita singgah saat atas dunia, berehat sekejap. Kerana sedap dunia, kerana seronok dunia, kita tak mau meneruskan perjalanan lagi. Sedangkan suka ataupun tidak, kita tetap akan meneruskan perjalanan itu. Maka berapa ramai daripada manusia yang Tuhan terpaksa mencabut nyawanya. Mencabut. Bukan Tuhan bagi mati, tak. Tuhan terpaksa buat dia bagi mati. Secara paksa. Secara paksa. Hari ini duduk tengah sihat-sihat. Tengah-tengah sihat, tak tahu makan-makan tersedak mati. Elok-elok sihat, duduk jogging, berhenti daripada jogging, tak tahu heart attack, mati. Mana dia? Gerak. Nah. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kita bagi lalu berazan insya-Allah terlebih dahulu insya-Allah. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sebut di antara tanda-tanda kiamat, bila mana manusia ini sibuk untuk meninggikan bangunan. Dulu orang dulu dia fikir ada rumah, ada bilik, ada dapur, ada tandas, cukup. Betul? Cukup. Sebab kita tengok orang dulu cara fikirnya dengan orang sekarang berbeza. Orang dulu makan di dalam, berak di luar. Orang sekarang makan di luar, berak di dalam. Faham?
Apa jadi dengan rumah yang semacam itu? Semacam yang kita tengok hari ni. Rumah itu hanya tempat untuk menghimpun najis. Tak lebih daripada tu. Mati dikuburkan di situ? Tak. Tak ada siapa pun dikuburkan di rumahnya hari ini. Maka apa yang menempati rumah dia? Najis dia. Tu saja. Itu pun orang berebut nak beli. Faham? Habis halus dah tu bahasa. Habis halus dah. Itu pun berebut orang nak beli. Saya tak tahulah kalau ada ustaz duk cerita sebelum ni macam kita tak. Saya tak tahu. Kalau ada, inilah dia saya cerita. Itulah dia realitinya. Hari ni yang kita sibuk hanya untuk cari tempat untuk simpan najis kita. Tidak lagi kita sibuk untuk mencari tempat menanam kebaikan. Orang dulu ada harta, ada tanah, ada sawah. Apa dia buat? Infak. Wakaf. Bagi orang lalu. Dah. Tanam pokok. Ambil lah. Makan lah. Kan dulu. Kita hari ni. Sebiji rambut mutan saja bergaduh. Itu realitinya. Sebab tu Nabi SAW sebut di antara tanda akhir zaman yatatawaluna fil bunyan, bukan sekadar meninggikan bangunan tetapi bermegah-megah dengannya. Sedangkan yang dimegahnya hanyalah tidak lebih sebagai tempat untuk menyimpan najis. Bayang nak simpan taik saja sampai 500,700,000 kita beli. Ustaz nak buat lagu mana Ustaz, kita bukan boleh kawan. Betul lah, itulah dia dunia. Dan kita akan bawa ke arah itu. Kita akan dipandu ke arah itu. Hanya untuk membeli tempat menyimpan najis. Dan orang hari ini gila hanya untuk mencari tempat untuk menyimpan najisnya. Maka sebab tu kita tak heran bila Imam, minta maaf, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani habaq kepada kita, manusia ini apa dia? Penanggung najis. Penanggung, yakni pembawa najis. Hidupnya hanya berkisar tentang najisnya. Hari ini celak-celak biji mata, apa yang kita fikir? Nak makan apa? Nak masak apa? Yang akhirnya makanan itu akan berubah jadi, maka jadilah kita orang yang duk fikir tentang najis saja. Tak ada fikir macam mana aku nak hidup akhirat. Apakah besok akhirat aku boleh makan sedap? Tak ada fikir lagu tu. Hari ini orang sanggup buat apa saja untuk memastikan najisnya banyak. Walaupun tidak secara harfi, tetapi secara maknawi. Berapa ramai orang yang bersusah payah menghabiskan kederat dan masa umurnya hanya dalam urusan mencari makan. Betul? Cari makan. Bang, berapa tahun dulu sebelum pencen, berapa tahun kerja? 40 tahun. Lah umur berapa? 65. 65 tolak 40. 25 saja 40 tahun jadi hamba TMB. Contoh. Yang marah abang lah. Realitinya sebegitu. Termasuk kita yang bercakap. Sebab tu kalau kita belajar tentang psikologi, tentang orang yang berfikir, mereka tolong kaji kita, tolong kaji untuk kita. Daripada sekalian umur kita, 1/3 daripadanya telah kita habiskan untuk tidur saja. Apapun umur kita, 1/3 daripada umur itu telah kita habiskan untuk tidur. Percaya ataupun tidak, tentang kira sendiri. Kita diajar dulu sekurang-kurangnya tidur berapa jam? 8 jam.
Satu hari ada berapa jam? 24 jam. 8 jam daripada 24 jam, bukankah 1/3 daripada dia? Maka 1/3 daripada umur kita telah kita habiskan untuk tidur saja. 60 tahun umur kita, 20 tahun waste untuk tidur. Tinggal 40 tahun. Terbaki 40 tahun solid dalam ibadat. Dalam 40 tahun itu ada dalamnya time makan, time minum, time berjalan, time rehat, time roman, semua duduk dalam tu. 20 tahun lagi kita waste. Terbaki lagi 20 tahun solid dalam ibadat. Itu hakikat kita. Sebab tu Allah Ta'ala sayang kita. Dia tahu dengan umur yang kita dapat, umur yang kita miliki, tak cukup untuk buat ibadat. Tuhan tahu yang tu. Maka sebab tu didatangkan pada kita hari-hari hebat, supaya kita mengambil ruang, mengambil peluang, merebut kelebihan itu, sehingga ibadat kita melebihi daripada umur kita. Didatangkan kepada kita Lailatul Qadar, kalau dapat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia datang beramal, beribadat pada malam 2 hari raya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Didatangkan kepada kita masa, hari, waktu yang hebat-hebat, supaya umur kita yang tak cukup nak buat ibadat ditampung dengan waktu-waktu hebat ini, yang kita panggil waktu mustajab. Waktu yang padanya ada kelebihan. Berapa ramai daripada kita yang berebut? Berapa ramai daripada kita yang sedang tahu jumpa Lailatul Qadar, tahu bulan puasa ada Lailatul Qadar, tapi tak berusaha untuk mencarinya, tak berusaha untuk mendapatnya. Kita sambil lewa 2 malam hari raya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, dengan 2 rakaat pada malam hari raya. Apa kita buat malam hari raya? Habaq pilih lagu mana pun. Sebab tu Tuhan habaq kita pun. Di antara adat kebiasaan kita, habis program, habis pengajian, habis urusan kita yang berurusan dengan Allah, akan adalah kutu ni habaq, kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Kenapa suratul As? Kenapa tak baca Fatihah? Kenapa tak baca Alam Nashrah? Kenapa tak baca Waqiah? Kenapa tak baca Al-Mulk? Kenapa Wal As? Nak bagi ingat hakikat realiti kita. Innal insana lafi khusr. Manusia duduk dalam kerugian. Aku bagi macam-macam ke dia. Aku bagi waktu-waktu hebat ke dia. Dia tak mau berebut. Dia tak mau pulut. Lepas tu tiap-tiap kita diingat wal as, supaya kita mengambil iktibar. Hatta umur kita hari ini pun singkat. Bukan lama mana umur kita. Hanya nak menjaga kebahagiaan umur ini. Nak menjaga kebahagiaan umur ini yang singkat ini, supaya kita boleh meraih redha Allah. Kita boleh meraih rahman dan rahim, kasih sayang daripada Allah. Kita boleh meraih nikmat yang lebih banyak daripada Allah yang telah Tuhan janjikan untuk kita di negeri akhirat. Maka kita gunakan umur yang singkat ini membina hubungan yang baik. Kita bukan takat dengan isteri kita baik, bukan takat dengan anak-anak kita baik, bukan takat dengan jiran tetangga kita baik, bukan takat dengan saudara mara kita baik. Hatta dengan binatang pun kita buat baik. Betul? Idza zabahtum fa ahsinuz zibha, kata Nabi. Kalau kamu perlu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jarang, bahkan tak ada orang sembelih orang dalam syariat. Yang ada sembelih binatang. Pokok pun kita tak sembelih. Kata Nabi, kalau perlu sembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.
Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu perlu membunuh tumbuh-tumbuhan, haiwan yang berbisa, fa ahsinul qitlah, kata Nabi, perelokkan cara bunuhnya. Sampai tara tu Islam ajar. Bina hubungan yang baik, bukan takat sesama kita, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, hatta jamadat. Banyak kali saya sebut. Hatta jamadat, jamad, benda yang tak ada nyawa, benda yang bukan hidup hari-hari macam kita. Antaranya Bukit Bukau, Gunung Ganang. Dia bukan hidup hari-hari macam kita, perlu makan, perlu bekerja, perlu itu, perlu mengaji, perlu beramal. Dia tak perlu buat. Itu pun Nabi suruh kita buat baik dengan dia. Al-Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Kata Nabi, Bukit Uhud, dia sayang kita dan kita sayang dia. Bukit Uhud apa yang ada? Hatta sebegitu Islam ajak kepada kita untuk bina hubungan yang baik. Hatta jauh. Sehinggalah udara yang kita hirup ini pun Nabi suruh buatlah baik padanya. Hawa, Nabi kata buatlah baik padanya. Jangan kita rosakkan hawa ini. Dah tahu dah kita bernapas dengan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Kita tahu, kita mengaji sains. Maka janganlah pereban habis, peruntuh habis, perosak habis hutan belukar. Itulah sumber untuk kita bernapas. Kita mengaji tafsir yang menjadi penetapan, yang menetapkan kedudukan dunia hari ini apa dia? Rawasiyal ard. Apa dia rawasiyal ard? Al-jibal. Gunung Ganang itu dalam Al-Quran habaq sebagai penetap kepada dunia. Dunia ni duduk atas paksi dia, dia duduk kekal lagu tu, tak bergerak. Pasal apa? Pasal ada Gunung Ganang ni Tuhan habaq sebagai paksi kepada bumi. Hari ni paksi tu kita bagi rosak. Hari ini paksi yang menetapkan kedudukan bumi itu, kita hancurkan dia. Apa jadi pada dunia kita? Dia akan lari daripada kedudukannya, akan lari daripada orbitnya, dia akan lari daripada kedudukan asalnya. Sehingga berlari kedudukan asal ini, sehingga berputar dunia ini. Yang barat akan duduk di timur akan pergi ke barat. Berputar dunia. Bila dunia ni hilang paksi, dia akan bergerak. Bergerak. Yang sini barat, yang sini timur sekarang ni. Hilang paksi, dia akan bergerak. Yang timur ini akan pergi ke barat, yang barat ini akan pergi ke timur. Bukankah itu di antara tanda-tanda besar kiamat apabila matahari terbit daripada barat dan tenggelam daripada di timur? Bukan matahari itu switch tempat dia, dah. Dunia ini yang akan bertukar arahnya. Sebab itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, kerosakan itu bima kasabat aydin nas. Berlakunya rosak, berlakunya kehancuran, berlakunya kiamat itu kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Tuhan hanya menetapkan kiamat, tapi kitalah yang menjemput kiamat itu. Sedar ataupun tidak, suka ataupun tidak, kitalah yang sedang menjemput kiamat itu hadir dalam hidup kita. Kerana semua yang berlaku dari tanda-tanda kiamat dibuat oleh kita. Maka sebab itu Tuhan habaq, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi hang nak dusta lah. Aku bagi hang bahagia, aku bagi hang seronok, aku bagi hang rosakkan kebahagiaan, hang rosakkan keseronokan, hang cari bala, hang cari bahasa halusnya sebegitu. Sebab tu di antara rukun iman itu mengimani hari kiamat yang mana di dalamnya dibahaskan tentang
tanda-tanda kiamat, supaya kita sedar, kita mengambil istifadah dan faedah daripada pengetahuan itu, agar kita tak buat perkara yang akan menjemput kiamat itu. Macam kita sebut tengah baca sekarang, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba. Arab Saudi, dia tak ada ulama yang faham hadis ni. Dia tak ada orang alim yang reti hadis ni. Dia lebih faham daripada kita. Tapi apa mereka buat? Mereka sedang meninggikan bangunan di sana. Walaupun Nabi habang di antara tanda kiamat, manusia berlumba-lumba untuk bina bangunan yang tinggi-tinggi. Tapi mereka tetap juga buat. Awak tak ada satu ulama dekat Saudi yang pi habang dekat Salman ni hantar selalu buat sagi kiamat. Tak ada. Tempat kita tak ada satu tok guru pi habang ni, tok salah dok buat bangunan tinggi-tinggi sagi kiamat. Tak ada antara kita yang mengaji. Di antara tanda kiamat apabila manusia berlumba-lumba nak buat bangunan tinggi. Tapi manusia, yang nama manusia, hak tu biasa kita sebut, walau malaikat Jibril mai turun atas dunia ni mengajak, manusia yang engkar akan tetap engkar. Sekalipun Jibril mai turun mengajak kita, manusia yang malas akan tetap malas. Itu realitinya. Cerita tentang kiamat, cerita tentang tanda kiamat bukan baru tahun ni kita dengar. Bukan baru 10 tahun ni kita belajar. Ambil umur Nabi saja, dah 1400 tahun Nabi tinggalkan kita. 1400 tahun kita telah didedahkan tentang tanda-tanda kiamat. Apakah manusia sedang menjauhi tanda ini atau sedang mendekati tanda ini? Maka kita tak heran kalau Allah Ta'ala habaq semua itu berlaku kerana tangan-tangan manusia, kita sendiri. Lepas tu Tuhan sebut Al-Quran, fala yalumanna illa anfusuhum. Janganlah mereka itu mencela, menyalahkan melainkan diri mereka sendiri. Kerana kita yang duk buat perkara ni, kita yang duk jemput, kita yang duk mau. Sekalipun kita tahu apa yang kita buat itu menyebabkan Tuhan murka, apa yang kita buat itu menyebabkan Tuhan marah, tapi kita tetap nak buat. Tak ada rasa takut dalam hati kita, tak ada rasa risau dan gusar daripada hati kita. Yang namanya manusia, yang namanya insan, yang terbit dari perkataan nasia. Harap pilih lagu manapun, insan ini tetap akan lupa. Itulah realiti kita. Maka seberapa banyak kita mengambil istifadah, mengambil iktibar daripada pengetahuan yang datang kepada kita, daripada dalil dan nas yang jelas daripada Allah dan juga Rasul. Berapa ramai daripada kita peduli dan mengambil kepeduliannya tentang Allah dan juga Rasul dan barang yang Allah dan Rasul khabarkan kepada kita. Hatta bukan kata nak peduli apa yang Tuhan habaq dekat kita, sampai-sampai ada kita ni sampai tak takut Allah dan Rasul. Sampai ada di antara kita ni hari ni dah tak peduli. Hari ini berapa ramai daripada kita yang sanggup menjual agamanya. Hari ini berapa ramai daripada kita yang sanggup membelakangkan nabinya. Hanya kerana, saya cakap untuk diri saya sendiri tuan-tuan. Saya tak cakap pasal tuan-tuan, saya cakap tentang diri saya sendiri. Inilah dia insan yang bernama Muhammad Nazir bin Wahid, yang hari ini apa yang dia buat hanya mencari murka Allah. Hari ini apa yang insan yang bernama Muhammad Nazir bin Wahid ini buat, hanya mencari marah Allah. Tak lebih daripada itu.
Apakah kita kekal nak duduk dalam kemarahan Allah Ta'ala? Sama-sama kita usaha untuk keluar daripada kemarahan Allah. Sama-sama kita berusaha untuk menjauhi kemurkaan daripada Allah. Dan sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan perkara yang Tuhan redha atas kita. Sudahlah, apa yang kita buat daripada benda yang Tuhan marah. Sudahlah, apa yang kita buat dan benda yang Tuhan murka. Sudah. Sisa umur yang sedikit ini, gunakanlah untuk cari redha Allah. Yang dengan masa yang singkat ini, carilah suka Allah atas kita. Sama-sama kita usaha, mudah-mudahan memberi faedah atas kita hidup kita. Mudah-mudahan dunia ini menjadi matlamat sebagaimana yang Nabi sebut, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bertanam, bercucuk tanam, buat kerja untuk negeri akhirat. Dunia bukan tempat untuk ditempati, tapi tempat untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencabut daripada hati